الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفع بنا فتوح العالمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتك يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu semula, kita dibangkitkan oleh Allah semula pada pagi ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita sejak kita bangun, kita ingat dengan kita menyebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur. Kerana balik hati kita ni mati, kita tadi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidur itu salah satu daripada kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan kita semula masih lagi beri peluang pada kita untuk tinggal atas muka bumi ini, untuk mencari bekalan-bekalan pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat bekalan yang baik untuk kita bawa pergi kepada tempat yang mana tidak ada lagi benda lain yang kita perlukan kecuali amal ibadat kita lah sebagai bekalan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lepas, kita telah melihat asbabun nuzul pada ayat yang ke An-Nisa, ayat yang ke-44, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad golongan yang mana utu nasiban minal kitab, yang diberikan sebahagian daripada kitab, iaitu Taurat. Yashtaruna dhalalah wa yuriduna an tadillu sabil. Mereka memilih kesesatan daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriduna an tadillu sabil, dan dia juga mahukan kamu sesat. Ayat yang seterusnya pada hari ini insya-Allah kita sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhakum فنردها على أدبارها أو نلعنكم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. An-Nisa ayat yang ke-47. Wahai orang-orang
yang diberikan kita. Ya ayyuhalladzina utul alkitab, wahai orang yang diberikan kitab, yakni Taurat. Aminu bima nazzalna, berimanlah dengan apa yang telah kami turunkan, iaitu daripada Al-Quran. Wahai ahli kitab, orang yang telah beriman dengan kitab Taurat, berimanlah pula dengan kitab Al-Quran yang telah kami turunkan. Min qabli an natmisa wujuhakum, sebelum kami putarkan wajah kamu ke belakang. Wajah kita duduk depan, Allah kata sebelum kami putarkan wajah kamu ke belakang, fanaruddaha ala adbariha, mana kami putarkan wajah kamu ke belakang, jadi terbalik, muka duduk belakang. Au nal'anakum kama la'anna ashabas sabt, atau kami laknat kamu, atau kami kutuki kamu seperti mana kami telah mengutuk ashabas sabt, iaitu orang-orang Yahudi yang telah melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah pada hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan sesungguhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berlaku. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ni anak pada Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercakap, kalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'asai al-ahbar al-yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercakap dengan beberapa pemimpin tertinggi di kalangan Yahudi. Antaranya ialah namun cuba Riasa al-Yahudi, antaranya ialah Abdullah bin Surya al-A'war, Abdullah bin Surya al-A'war dan Ka'ab bin Asad. Ini antara pemimpin-pemimpin Yahudi. Faqala lahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada mereka, ya ma'asyaral yahud, wahai golongan Yahudi, ittaqullah wa aslimu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan peluklah Islam. Fa wallahi, maka sesungguhnya demi Allah, innakum lata'lamuna, sesungguhnya engkau mengetahui, annalladzi ji'tukum bihil haqq, apa yang aku bawa datang kepada kamu ini adalah satu kebenaran yang kamu sudah maklum sebelum ini. Fayaqulu, lalu mereka berkata, ma na'rifu dhalika ya Muhammad. Lalu mereka jawab pada Nabi, ma na'rifu dhalika ya Muhammad, kami tak tahu apa-apa wahai Muhammad. Lalu mereka menyembunyikan apa yang telah mereka ketahui. Mereka berpura-pura tidak tahu, seperti mana yang telah disebutkan di dalam kitab mereka. Nabi ajak pokok Yahudi ni, marilah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab Al-Quran, seperti mana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Golongan ni bila mana Nabi ajak, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Sebelum itu kata Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa kata, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wal injil wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Masih lagi si ayat ni berlega tentang golongan ahli kitab, iaitu Yahudi, dan juga Nasrani, juga golongan yang diberi Alkitab.
iaitu Injil. Mereka ni selalu tidak mahu menerima ajaran daripada Nabi SAW. Mereka tolak kerana dengki mereka dan sakit hati mereka terhadap umat Islam dan terhadap Nabi SAW. Lalu bila Nabi SAW mendatangi mereka, ajak dia, wayaklah wahai ahli kitab, nak beriman lah, benar-benar sebenar-benar menjadi orang yang beriman kepada kitab yang kamu bawa, kamu duduk anuti sekarang ni, dan kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada Al-Quran. Lalu mereka ditolak dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni, kerana Allah Taala bagi ancaman pada mereka seperti mana golongnya dipanggil ashabus sabt. Dalam surah Al-Baqarah sebut, jangan la ta'du fi sabti, jangan pergi kerja hari Sabtu, jangan buat pekerjaan lain hari Sabtu melainkan hari itu untuk beribadat pada Allah. Tapi mereka ni langgar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala laknat mereka, kunu qiradatan khasi'in. Mereka ni Allah Taala tukar jadi beruk belaka, jadi beruk. Lalu Allah Taala ancam mereka balik. Allah Taala sebut, qabla an natmisa wujuhakum fanaruddaha ala adbariha, sebelum kami palingkan wajah kamu ke belakang. Kita ni wajah di depan belakang ini. Aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami laknat kamu seperti mana kami laknat ashabas sabt. Laknat ni ialah sumpah Allah Subhanahu Wa Taala, kutukan Allah menyebabkan mereka ni ditimpa dengan bala bencana. Dan golongan Yahudi akal lawan, bahkan sebelum daripada ni pun mereka, Allah Ta'ala buktikanlah perbuatan kejahatan mereka, dan juga mereka ni tolak daripada Nabi SAW. Ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ayat 48. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Inna li ibnu akhi, aku mempunyai seorang anak saudara yang tinggal bersamaku. Tinggal bersamaku, la yantahi 'anil harami, di mana dia ni tidak mahu meninggalkan perbuatan dia daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Buat benda-benda haram tak si tinggal. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma dinuh, dia ni beragama apa? Qal, lalu lelaki itu berkata, yusalli wa yuwahhidullah, dia ni semayang dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala istauhaba minhu dinuh fa in aba fabta'ahu min. Nabi kata pada dia, istauhaba, mintalah dengannya, mintalah daripadanya ugamanya. Fa in aba, jika dia enggan, maka minta beli agama dengan dia. Apa maksud? Maksudnya bila dia tu tak mahu tinggal agama, tak mahu tinggal maksiat, Nabi suruh pak saudara dia kata, suruh dia ni tinggal, tinggallah agama, ataupun minta, "Awak mai kat akulah agamamu tu." Agama ni duduk di dalam iman, itu duduk dalam hati kita, duduk dalam
hati kita adalah tubuh badan kita, keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Ia tidak ada stokor sepornya benda, ataupun duduk sepornya piah dengan jubah. Kalau itulah iman, ramailah orang boleh pakai jubah dengan piah, nak dengan serbai lagi. Tu iman. Tidak. Iman ni duduk dalam bagai yang dipanggil keyakinan dalam hati. Tiba-tiba Nabi royak pada orang ni, minta dengan dia agama dia, minta dengan dia. Dah dia tak setinggal maksiat, tak setinggal benda haram, minta agama tu. Seolah-olah maksudnya mu tinggallah agama Islam ni. Mu ikut aku lah. Dah mu tak setinggal maksiat, tak setinggal benda haram, mu ikut aku agama. Kalau dia tak sebui, dia kata mi tak beli. Nabi kata mi tak beli. Beli dengan dia agama. Ni dah benda nak bui tak boleh nak bui. Iman tu tak boleh nak bui dan tidak ada dijual beli. Raih handuk nyanyi dah ni. Iman tak dapat diwarisi dan tak dapat dijual beli. Tak boleh turun daripada seseorang, tak boleh diwarisi. Kalau pak seorang yang beriman nak waris kepada anak tulis aku nak wariskan iman pada anak, tak boleh, tak ada. Dan tak boleh nak diberi, dan tak boleh nak dijual beli, tak ada. Nak jual mana, nak beli iman, tak ada. Nak jual iman, nak beli iman. Tapi Allah Ta'ala sebut la yashtaruna bihi thamanan qalila. Maknanya dengan sindiran, kata-kata perumpamaan, seolah-olah orang yang cari dunia ni sanggup buat apa sahaja demi kepentingan dia, dengan mengenepikan agama dia ni jual agama. Ni istilah orang jual agama. Dia jual agama ni, dia asalkan dia dapat benda dia nak, kepentingan dia, walaupun benda tu salah, dia sanggup. Kerana semata-mata habuai dunia, maka dia ni orang yang jual agama. Lalu Nabi minta, suruh kata belilah agama dengan dia. Kalau dia tak setinggal hak dunia ni, dia nak beli agama. Kemudian lelaki tersebut beredar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Fa'aba. Lalu anak saudara dia ni enggan. Fa'ata Rasulullah SAW. Lalu ia datang kepada Nabi SAW semula dan menceritakan tentang perkara tersebut. Sesungguhnya anak saudara dia ni tak sejual, saya agama. Dia kata kepada Nabi SAW, sesungguhnya anak saudara aku ni masih sayang kepada agama ini. Nabi kata, aku dapati iman itu masih ada pada dia. Tapi dia ni jenis yang kerah lagi, kerah hati lagi. Iman ada, cuma kerah hati. Jenis orang panggil ego. Ini ego, tak sih. Lalu turunlah ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampun dosa orang yang syirik, dosa syirik pada Allah Ta'ala, dan mengampunkan dosa selain daripada syirik liman yasha, bagi siapa yang nak, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa man yusyrik billah, siapa yang melakukan perbuatan syirik, faqad iftara ithman 'azima, maka dia telah melakukan dosa yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Ada satu ayat. Maknanya perbuatan syirik seseorang ni ialah perbuatan yang mana besar, sehingga Allah Taala kata tak ampun. Tak akan ampun dosa orang yang syirik pada dia. Syirik yang dipanggil ini ialah syirik yang disebut, maksud dia sini ialah syirik yang jali, syirik yang terang-terang. Kita kata syirik, kita guna bahasa perkataan dalam bahasa Arab. Syirik ni ialah mensekutukan Allah Ta'ala, menyamakan Allah Ta'ala dari segi sudut
kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Ambo tak sembah muka lain, ambo semaya masjid, tapi gi yakin, gi percaya selain daripada Allah yang boleh memudaratkan dia dan juga boleh memberi manfaat. Nah, kalau bahagia mengobati penyakit, ini ubat penyakit, sakit apa-apa, dia letak penyakit ni boleh disembuhkan oleh orang tua orang ni. Lepas tu kita dah ajar ni, sembuh ni asbab. Ubat-ubat ni sebagai asbab. Orang-orang doktor-doktor yang pergi jumpa ni ialah sebagai asbab. Yang menyembuhkannya ialah Allah Ta'ala. Bila orang tu yakin, orang itulah yang boleh bagi manfaat. Dialah kawan sembuh kis dia, kawan siang dia buat, dia jadi siang. Bisa dia apa lagi dia kata tu, dengan kata yang puji orang tadi hebat. Ubat ni tak ada hak bisa sekali, hak paling jadi, hak lain tak jadi, ni ubat ni jadi. Ubat ni siap saya sembuhkan ubat ni, tu syirik. Syirik yakin kerana obat ni lah yang menyembuhkan saya, sudah syirik, sekutukan Allah Ta'ala, kerana yang menyembuhkan ialah Allah, yang bagi mudarat Allah. Lepas tu wa yaghfiru ma duna dhalik wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala mengampunkan dosa selain daripada tu yang dia kehendaki. Malah kisah ini dalam asbabun nuzul ni, anak saudara seorang lelaki ni yang Nabi yang pergi jumpa, pak saudara dia pergi jumpa dengan Nabi, raya anak saudara dia ni buat dosa banyak. Jadi kita tak boleh nak hukum orang walaupun kita tengok dia ni buat dosa, selagi mana dia kita tak tahu, kita tak nampak dia ni syirik pada Allah. Selagi mana kita tak tahu dia ni bukan seorang yang syirik, dia buat dosa tu, kita tak boleh kata dia ni Tuhan tak apa dosa tu. Tak boleh. Walaupun dia bunuh orang, bunuh orang ni bukan seorang dua. Kisah daripada Bani Israel ni, seorang yang telah membunuh orang ni hampir pada 100 orang. Dalam riwayat sebut kata 99 orang tu dia bunuh. Lalu dia nak bertaubat. Dia pergi jumpa dengan seorang yang ada gaya, alim, nampak warak, nampak macam tok lebar. Pergi jumpa dengan dia, tanya, lagu mana saya ni dah bunuh orang, dah 99 orang dah. Lalu dia kata, dengar cerita tadi dengan maksiat yang dia buat dan kejahatan yang dia buat, dia kata tak ada dah, Tuhan tak apa dah dosamu. Tu. Jadi bila kita melihat seseorang yang melakukan kesalahan, kejahatan, jangan kata Tuhan tak apa dah dosa dia, dia ni ahli neraka dah, dia ni jahat, mati dalam keadaan jahat dah, dia ni su'ul khatimah dah, dia ni tak boleh nak hukum lagu tu. Semua tu ialah pada penghujung hidup kita. Kita ni duduk di hujung, jatuh kita duduk di hujung kita, mati dalam keadaan lagu mana. Waktu kita dah baca dari doa, wala takhtima alaina bisu'il khatimah, jangan sudahkan kita dengan su'ul khatimah. Sebab kita tak tahu, mari masjid, mari semaya, baca Quran, buat amalan banyak-banyak, hujung kita tak tahu lagi lagu mana. Sebanyak mana dosa yang orang buat, kalau dia minta ampun dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah seseorang yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia ni tak tahu,
dalam keadaan dia jahil, tak tahu benda tu dosa. Kemudian bila dia tahu, iaitu dia bertaubat min qarib, dalam keadaan segera bertaubat. Masalah kata walaisatil ladzi ya'maluna walaisatit taubatu lil ladzi, dan tidaklah taubat itu bagi orang yang ya'maluna sayyi'at, yang buat kejahatan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala inni tubtu la'an. Dia buat jahat, dia buat dosa, dia banyak lakukan kejahatan, kemudian bila ada di kalangan dia mati, baru dia nak taubat. Baru dia sudah aku nak taubat dah, kawin saing mati dah, guru dia mati dah, baru dia kata ya Allah aku nak taubat. Ataupun dalam maksud bila dia nak mati Allah dah, baru dia nak bertaubat. Ini tu betulan aku taubat dah hari ni, tengah nazak dah. Bila telah nazak, waktu itu tak ada dah. Dan sebesar mana dan sebanyak mana dosa yang dibuat, bila minta ampun dengan Allah Ta'ala ampunkan. Dalam surah surah Al-Baqarah, pada ayat tentang puasa, di hujung di bawah sekali tu, Allah Ta'ala sebut wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Siapa dia dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanyakan tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Bila ada hamba Allah Ta'ala mari ngadu, minta dengan dia keampunan, fa inni qarib. Bila seorang hamba ni nak masuk dekat, nak mendekatkan diri pada Allah, Allah Ta'ala kata fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala ujib, menerima doa orang yang mana bila dia berdoa. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka sahutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, suruh beriman-lah, suruh bertaubatlah. Ini supaya kamu ni mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kesalahan yang kita buat sebesar mana sekalipun, tak boleh la tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dia. Kalau orang tu banyak buat dosa, tanya dia, saya ke agama ni? Nabi royak lagu tu lah. Nabi suruh tanya, maknanya mu saya ke tak ke agama ni? Muni beriman lagi kepada Allah ke tidak? Selagi mana dia tidak syirik pada Allah Ta'ala, selagi mana dia ni masih ngaku lagi Allah ni Tuhan, dan tidak syirik pada Allah Ta'ala, selagi itulah Allah Ta'ala buka pintu taubat untuk dia. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa orang yang buat kesalahan. Waktu kita sebagai seorang yang beriman, bila tengok orang-orang lain yang kita rasa macam teruk dia ni, kerja dia ni duduk atas jalan raya je. Ini waktu semaya Jumaat dia duduk naik atas jalan ni, jadi spomen tak mutu. Tengah orang duduk terawih, dia lah golongan pokok jenis main macam-macam lah. Tak boleh kita nak hukum dengan hukuman, kita nak hukum dia sendiri, kecuali kita kata bertaubat sebelum kada mati. Tu dah mati tu tak terima taubat. Dia nak mati dah tu tak terima taubat. Saat-saat nak mati duduk dalam keadaan nazak, nyawa duduk di ghararah, duduk di halkum dah, waktu itu tak boleh dah. Nak kata lagu mana lagi. Jika tu manusia ni akan kata, jika sekiranya diberikan satu masa yang singkat, satu masa yang singkat, ila ajalin qarib, satu masa yang sangat singkat, walaupun sesaat, nak
fa asaddaqa wa akum minas salihin. Manusia ni dia kira ya, aku nak akan jadi orang soleh dah. Aku nak jadi orang soleh dah. Nak jadi orang soleh dah. Kadang-kadang kita tak kata ya aku nak jadi manusia yang soleh. Aku nak jadi orang yang soleh. Lagu mana? Nak buat maka usaha tu ada, kena ada. Nak jadi orang yang soleh. Kadang-kadang ada juga orang tu dia ngaku, hamba ni tidaklah orang kata dia kata lagu mana? Hamba ni tidak warak. Hamba ni bukanlah alim. Hamba ni bukanlah orang soleh. Tak. Mana dia tak ngaku tu merendahkan diri lain. Tapi dia kata saya ni bukanlah orang yang beriman, orang berkuat iman. Dalam keadaan dia tak boleh tinggalkan perbuatan dia, tak boleh tinggalkan maksiat. Tapi kalau dia tetap mengaku lagi tak sayang kepada Allah, pada agama, maka pintu taubat Allah Ta'ala tetap akan ampunkan dosa dia kalau dia minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahi yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Ayat yang ke-49. Dan tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad, alladzina yuzakkuna anfusahum, satu golongan yang mana menganggapkan diri dia ni golongan yang bersih. Alam tara ila alladzina yuzakkuna anfusahum, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, ada di kalangan manusia ini yang menganggap dia tu bersih. Maknanya dia tak ada salah, dia tak ada dosa, dia orang baik, dia orang jujur. Dia anggap dia ni orang yang bersih, tak ada dosa. Balillahi yuzakki man yasha, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menyucikan sesiapa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala ni menyucikan, membersihkan siapa yang dia hendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan Allah tidak sekali-kali melakukan kezaliman kepada hamba. Asbab nuzulnya, kata Ibn Abbas dan juga Ibn Ashab menyatakan, kana al-yahud, orang-orang Yahudi, yuqaddimuna sibyanahum, mereka menjadikan anak-anak mereka, kanak-kanak di kalangan mereka, sibyanahum, anak-anak mereka ni untuk menjadi imam kepada solat mereka. Wa yuqarribuna, dan mereka mengadakan korban untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menganggap bahawasanya dengan perbuatan itu mereka ini sudah bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat apa ni, kalau kita cari orang-orang hak juruh lah jadi imam, kita kata ni orang juruh jadi imam. Kemudian buat korban, kerana semata-mata nak supaya diri ni bersih. Bila buat gitu dia anggap dia bersih. Ini. Bila dia buat gitu dia anggap dia bersih. Orang Yahudi ni dia suruh budak-budak jadi imam kerana budak-budak ni tak ada dosa bagi dia, tak ada dosa. Budak-budak ni tak ada dosa. Jadi tak layaknya rasa nak jadi imam ni sebab dia rasa dia ni ada dosa. Bila dia tak budak-budak, dia anggap budak-budak ni tak ada dosa, dan dia lakukan korban untuk bersihkan diri dia. Bila dia buat gitu, dia anggap dia ni sudah bersih. Supaya dengan orang Kristian lah, pergi jumpa dengan padri, supaya diberikan keampunan, bayar sekian-sekian,
maka dapat surat pengampunan, maka lepas tu dia rasa dia tak ada dosa. Dia rasa dia dah bersih dah. Jauh dah, habis molek dah. Nah. Bagi kita sebagai orang Islam ni, walaupun kita telah bertaubat, kita taubat dah. Saat ni semalam aku sembahyang sunat taubat dah. Dah. Aku minta sungguh-sungguh minta Allah Taala ampun dosa. Bangun pagi ni jangan duduk puasa kita ni orang juru. Malam aku taubat dah. Habis dah Tuhan ampun melaka dosa. Jangan duduk puasa lagu tu. Bila puasa lagu tu salah. Kesilapan yang besar bila berasa dia telah buat sesuatu dan Allah Taala ampunkan dosa dia. Dia rasa dia tak ada dosa. Atau dia sendiri korban. Korban tak? Musim korban raya haji. Ambil seekor lembu lah. Ini. Ya Allah, ini korban aku. Lepas korban dekat rasa sedap hati. Sedap hati, serolga, serol macam tak ada dosa. Itu masalah. Sebab dia menganggap dia sudah bersih. Balillahi yuzakki man yasha. Yang membersihkan orang ni ialah Allah Ta'ala, dan kita tak tahu. Kita tidak tahu. Kalau dia berasa lagu tu, dia sudah kena tipu. Dia sudah kena tipu dengan syaitan, tipu dia. Dia panggil gurur, tertipu dengan amalan. Waktu dia semaya ke apa semua, sedekah, baca Quran, lepas daripada tu dia rasa sedap hati hari ni. Aku dah rasa macam ahli syurga. Dah sampai rasa lagu tu dah. Tidak. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah Ta'ala, setiap dia lepas buat sesuatu amalan, dia susuli dengan istighfar dan masih menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya masih mengharapkan Allah Ta'ala terima, sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala terima, dan melupakan kalau sedekah yang dia buat apa semua ni, dia tak sedar ingat lagi. Mari widah. Tadi widah, hari ni pula. Duk hitung amalan yang dia buat. Aku taubat minggu lepas, aku semai sunat taubat minggu ni, aku mai sunat taubat, aku setelah taubat. Duk hitung. Sedangkan dia tak tahu pun. Dan dalam keadaan duk hitung lagu tu lah dia berasa sedap hati. Berasa sedap hati, beres dah hamba ni. Okey dah. Kadang-kadang orang yang tertipu dengan amalan dia, bila kita tanya, sedekahlah, duit ada banyak tu, nak buat gapo, sedekah lah. Dia kata, aku sedekah banyak dah. Bila dia jawab lagu tu, ini orang yang tertipu dengan amalan dia. Bila mereka letakkan macam orang Syiah lah, Syiah ni, dia suruh budak jadi tok imam, duduk depan budak jadi tok imam semaya. Suara tu suara orang tua, tapi yang jadi imam depan ni budak. Kenapa? Dia anggap lagu tu, dia suruh budak-budak jadi imam kerana tak ada dosa. Dan dia anggap imam-imam yang dia duk tunggu-tunggu semua ni adalah imam yang maksum, tak ada dosa belaka. Dan kita ni, bila kita nak minta dengan Allah Ta'ala, kita ada hajat nak minta dengan Allah Ta'ala, mestilah kita dulu yang mendahului minta. Kita dulu kena minta. Kita dulu kena sungguh untuk minta dengan Allah Ta'ala. Adapun kita jumpa dengan orang-orang kita rasa dia soleh ke, rasa dia juruh ke, pada pandangan kita hanya boleh minta. Kita boleh nak suruh dia semaya, tapi sebenarnya pada memadai dengan kita ni royak, doa lah ke hamba, minta doa. Doa lah kepada aku kebaikan sekian. Tapi kalau nak mengadu masalah kepada orang-orang soleh supaya dia minta dengan Allah Ta'ala, itu orang panggil cara dia tak kena cara. Silat-silat boleh jadi syirik pula. Ngadu saya ni masalah begini, tolonglah semaya kambo, tolonglah minta doa kambo. Seolah-olah kita sapa ke dia ni, Allah Ta'ala tu duk dengar. Seolah-olah Allah Ta'ala ni tak dengar kita royak ke dia. Biar tolong royak ke Allah Ta'ala. Berhati-hati, kerana boleh jadi syirik. Sebab
Gi minta dengan orang tu nah. Apa lagi minta direct dengan orang tersebut. Hamba gini tolonglah. Nak tolong nak lagu mana. Minta ni dengan Allah Ta'ala bila ada masalah. Cuma kita minta orang tu terus doa, dia ada semaya lepas tu dia doa. Tu sekadar tu je. Tak boleh kita kata lepas dia doa dia semaya ni beres dah tu. Tak boleh hangat lagu tu. Bila sudah orang kalau dia mari semaya ajak sama kita ataupun dia tolong doa selepas maya ajak ni beres. Tak boleh. Lepas tu dia kira dia kata tak apa dah aku beres dah semaya ajak dah. Ini hak masalah. Sebab itulah setengah-setengah golongan ni dia tak say buat lagu tu, takut-takut jadi ke boleh jatuh pada cahaya tu pada orang pula. Yakin pada orang, bukan yakin pada Allah Ta'ala. Dia kata ikhtiar ni banyak cara, cuma jangan letak itu sebagai kepercayaan dan keyakinan. Berasa sekadar itulah dulu untuk pagi ni. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam mahtu pada diri mesti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.